Tapi kalau terlopeh satu dua tu baik faham lah ya. Jadi bila kita berada dengan ceramah ni kan, bila ada penceramah tu dia cakap, biasanya tak ada benda-benda tak elok lah, benda baik. Bila kita dengar benda-benda baik tu, kita pun betul lah kata penceramah ni. Dalam hati kita, iyalah, aku ni banyak salah. Kadang kita cakap benda tu lah dalam hati. Keluar pada masjid, buat perangai balik kan? Tapi masuk dalam masjid, dengar balik semula, betul lah apa yang diberitahu tu. Allahu Akbar, banyak dosa aku, tak nak aku ulang balik. Keluar pada masjid, buat perangai lagi. Macam itulah, dia ulang-ulang. Tapi sebab itu Hanzalah sahabat Nabi bertanya kepada Saidina Abu Bakar. Dia kata, kalau macam mana cara nak ngelakkan kami ni leka dan lalai dengan dunia. Sebab waktu kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, terbayang syurga. Cerita pasal neraka, terbayang terus neraka. Tetapi bila jauh pada Rasulullah, kami mula leka. Leka dengan anak, isteri, suami, keluarga, leka dengan dunia, harta. Jadi macam mana tu? Jadi akhirnya bila sampai kepada Nabi, Nabi beritahu, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Itu sebabnya kalau majlis ilmu ni memang kena datang. Tak kira lah siapa penceramah. Saya tak boleh tolak ceramah kat masjid ni, sebab saya difahamkan memang jemaah subuhnya memang macam ni lah ramainya. Tu macam terkesima, tu macam terperanjat itu kan. Itu sebab saya tak boleh tolak kan. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sebab kita tahu puak-puak Yahudi ni, dia boleh letakkan standard KPI, dia tak takut dengan ancaman Islam ni sikit pun tak takut. Selagi mana jemaah subuh di masjid tak sampai 3 saf, dia orang tak takut. Dia bukan letak selagi subuh tak penuh, 3 saf dia letak. Berani tak berani dia letak. Jadi alhamdulillah dipahamkan kat masjid ni dia dalam kategori yang lebih daripada 3 saf. Dia memang biasa macam ni. Kebanyakan di bandar-bandar pun dah tak ada masalah. Sekarang ni yang masalah di kawasan kampung. Sebab bukan orang tak datang, orang memang dah tak ada. Tapi kita ni azam kita jangan tengok kau tak pergi, dia tak pergi, tak. Tengok diri kita. Jadi kita ni matlamat hidup kita ni sementara. Hidup kita ni sementara. Selalu kita sebut dunia ini dunia yang fana, dunia yang sementara. Kenapa sebut dunia sementara? Sebab dunia ni akan musnah. Zaman Nabi kita dulu, macam masa peristiwa Isra' dan Mi'raj, bayangan dah berapa lama dah tu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berjalan dengan Jibril, nampak seorang perempuan tua bongkok. Jibril beritahu, itulah dunia, dah tua betul dah. Tunggu masa ya, nak kiamat. Itu zaman Nabi dah cakap dunia tua. Kita ni lebih lagi, tanda-tanda dah banyak pula tu. Banyak tanda. Soalan yang tanya pun bukan-bukan lah. Dulu suruk-suruk, sekarang tunjuk depan-depan. Apa punya soalan tanya tu? Kenapa ustaz lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Apa punya soalan tu? Kan? Dulu dia tak tanya soalan tu sebab dia tahu sendiri. Dia boleh tanya kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki. Tu Perdana Menteri kat negara Afrika tu pun faham. Yang bukan Islam ni, dia pun faham. Ditangkapnya lelaki dengan lelaki ni, perempuan dengan perempuan, dipenjarakan dalam bilik yang sama. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Hanya akan dibebaskan sekiranya salah seorang daripada mereka mengandung. Tu syarat dia. Sampai mampu saya tak mengandung. Cerita betul. Dia yang tak Islam pun faham. Ini ada pula orang Melayu lah kan, orang Melayu yang salah hari bulan ni. Tanya, betul? Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Saya jawablah, tak boleh berlaga raket. Macam mana pula lelaki dengan lelaki, skru dengan skru tak mau. Skru kena cari lubang skru juga. Yang faham, tak faham sudah. Betul ada kat yang tanya tu. Nak tengok kan soalan dia tanya ni. Tuan, semain Jumaat hari apa tu? Apa je soalan tu? Jadi dah dia tanya tu, saya jawablah hari Rabu. Bukan Jumaat ke? Habis kau tanya buat apa? Kata. Sebab apa tanya? Sebab dah ada pula yang mencadangkan semain Jumaat ni buat hari Sabtu tu. Nak ngelak kesesakan lalu lintas dan juga produktiviti kerja. Apa susah kau ikut Terengganu Kelantan berapa lama buat dah, Johor pun dah buat. Cuti di Jumaat Sabtu settle. Ya, benda tu nampak macam apa? Cuba tengok balik.
Masa saya ingat zaman kecil-kecil dulu lah, macam Terengganu ni dah biasa. Masa saya masa kecil-kecil dulu, hari Jumaat ni kan, balik sembahyang Jumaat tu, masa tu lah family berkumpul makan lepas sembahyang Jumaat. Meriah aja. Cuba tengok siapa yang dah bekerja dekat belah-belah tempat lain je, tengok kelang kabut sembahyang, kelang kabut nak masuk kerja balik. Ada yang tak lambat masuk kerja tu pula jadi hal juga. Semua jadi hal. Ni contoh lah kan. Tapi itu dia. Hidup kita ni sementara. Kalau dunia tu sendiri dah sementara, apatah lagi yang ada kat dalam dunia. Lebih-lebih lagi sementara je. Kan? Tu sebabnya Allah uji kita macam-macam dalam hidup yang sementara. Macam-macam. Tiba-tiba dah penghujung usia. Tiba-tiba ayat kita memang macam tu. Tiba-tiba dah puasa balik. Sebagai contoh, tengok tahun depan ni lah. Tahun depan bulan puasa bulan berapa? Bulan berapa puasa tahun depan? Semua dah fikir dah raya kan. Diingat dia tahun depan. Kalau raya bulan 6, maknanya puasa bulan 5 dah puasa dia kata. Bayangkan tu, punya copek tak copek puasa tahun depan. Kan? Ya tak sempat apalah, tiba-tiba ayat dia tiba-tiba lah dah puasa balik. Dah raya balik. Kan? Tiba-tiba macam baru je baca doa awal tahun akhir tahun. Tiba-tiba doa awal tahun akhir tahun baca balik kan. Itu pun ramai yang marah. Doa awal tahun akhir tahun ni tak ada tu. Kata kan, bergaduh tak boleh. Dalam grup WhatsApp yang teruk bergaduh tu. Macam-macam sampai kan. Ni tak boleh, tu tak boleh. Ziarah kubur tak boleh, apa tak boleh. Semua tak boleh. Geng-geng ni semua tak boleh. Zikir-zikir tahlil ni semua tak ada. Semua tak ada belaka. Tak ada belaka kan. Tak ada belaka. Iya, tak tahu apa pun tak boleh. Pergi kubur tak boleh baca Yasin. Ada lah tu cakap tak boleh baca Yasin. Tapi tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Bacalah apa nak baca. Kalau boleh baca satu Quran, baca satu Quran. Kan? Tapi nak menung yang menonggok apa? Kan? Paling tidak sedekah Fatihah. Tu cakap tadi, hidup sementara. Apatah lagi yang ada. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Sementara. Duit sampai masa habis. Manusia boleh bergaduh sebab duit. Kan? Bergaduh sebab duit. Sampai masa pula, selain pada harta yang lain, apa dia? Kereta, rumah, kekayaan, aset yang bernilai berjuta, sampai masa habis. Kan? Habis. Itu sebab Iskandar Zulkarnain dalam sejarahnya, kan, orang putih panggil dia Alexander the Great. Iskandar Zulkarnain, dia kata kat tentera dia, kalau aku mati besok, jangan lupa pastikan nanti yang ngusung jenazah aku tabib-tabib yang handal. Kemudian pastikan waktu perjalanan pergi ke kubur tu, taburkan segala harta kekayaan aku kat jalan tu. Kemudian pastikan waktu usung jenazah aku, tangan aku tu terkulai. Macam tu lah, biar orang nampak tangan aku ni. Tu orang tanyalah, kenapa kau nak baik macam tu? Pertama, biar tabib yang handal-handal, doktor yang hebat-hebat tu usung jenazah aku, biar orang tahu hebat macam mana pun tabib tu, hebat mana pun doktor tu, takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Memang tak ada yang boleh halang kematian. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, tabur harta kekayaan, kau akan tengok berapa ramai orang berebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab macam mana kaya sekalipun, kau tak boleh bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa biar tangan terkulai? Nak bagi tahu semua orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di Tasik Madu, Fauziah Latif. Macam itulah dia kurang. Tak boleh buat apa. Tangan tu kau cakap lah, mandikan jenazah, pusing, pusing sini, gosok sini, tak boleh apa pun. Dia tak komplain, dah jadi mayat. Dia tak komplain pun, tak boleh buat apa. Sebab dia dah kehilangan satu sumber yang paling penting, iaitu masa. Masa dia dah habis. Atau budak-budak KL sebut masa dah time. Masa dah time, tak boleh buat apa dah. Cakap lah apa pun, dah tak boleh buat apa dah. Itu sebab nak buat kebaikan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan tangguh-tangguh. Nampak tabung sedekah. Malam ni dengannya nak edarkan jual kupon untuk karnival untuk umur Rasulullah tu.
Bali. Dia poi tak poi tu lain hal. Bali je kupon tu. Untung-untung besok adalah kan, ada pula, ada keberkatannya besok, adalah tu untuk kita. Kan? Sedekah contohlah. Nampak tabung masjid, berlumbur masuk. Jangan tunggu besoklah, besoklah. Kita selalu kadang dalam masyarakat, kita dengar haji kat ujung kampung tu sakit. Ya ke, sakit apa tak tahulah, tonat dah tu. Ya ke? Itulah petang sekarang aku ingat nak pergi tengok lah. Kita dah cakap petang ni nak pergi tengok. Petang tu bini pun tanya, bang, abang jadi ke nak pergi tengok haji yang sakit ni? Besok lah kot, macam tak ada mood pula. Contoh, dia tangguh kan. Malam tu meninggal haji tu. Bila meninggal haji tu apa dia kata? Baru nak tengok tu. Ayat biasa kan. Baru nak tengok. Wahal sebenarnya dia memang plan nak tengok dah, dia tangguhkan. Itu tak dapat tengok dengan tahap orang tu mati. Tapi bayangan kalau kita yang mati, langsung tak sempat apa pun. Itu sebabnya hidup ni sementara. Kalau boleh buat baik, buatlah. Jangan tangguh-tangguh. Lain lah kalau kita tahu kita mati bila. Nabi Yaqub yang kawan baik dengan malaikat maut. Nabi Yaqub kawan baik malaikat maut. Dia pun tak tahu mati bila. Nabi Yaqub dengan malaikat maut, ya Allah, kawan baik. Cuba kalau kita dapat kawan baik dengan malaikat maut macam. Kawan dengan menteri pun tak rasa macam tu tu. Kawan dengan malaikat maut siap minum makan si dagang sekali. Bayang contohlah, ni contoh. Duduk makan kan kawan tanya, siapa tu? Siapa? Kau tak kenal ni siapa? Oh, mak dia punya belagak kawan dengan malaikat maut. Ni malaikat maut ni kata. Kau cubalah buat panggil, aku suruh cabut nyawa orang. Contohlah, contoh. Macam tu lah baik dengan malaikat maut. Nabi Yaqub siap cakap. Setiap kali malaikat maut datang, wahai malaikat maut sahabatku, kau datang hari ni nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Wahai sahabatku Yaqub, aku datang nak zarah engkau. Setiap kali datang tanya, aku datang nak zarah engkau. Kemudian Nabi Yaqub dah tak tahan. Satu hari dia kata, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Apa dia? Kau cakap je lah. Sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah tu cabut je, bagilah tanda-tanda. Kan? Maknanya bagilah signal. Jangan risau. Aku akan bagi kurang-kurang 3 tanda aku bagi. Oh, seronok lah Nabi Yaqub. Kan? Tiba-tiba satu hari kan datang Nabi, datang malaikat maut, kau datang ini nak zarah aku ke nak cabut nyawa aku? Macam biasa. Malaikat maut jawab, sesungguhnya hari ini aku datang nak cabut nyawa kau wahai Yaqub. Terperanjatlah Nabi Yaqub. Bukan kau kata dulu kau nak bagi tanda ke? Memang aku dah bagi dah pun tanda tu. Apa tandanya? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Macam dah ada kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Pun dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah ada. Kalau dah ada, tu soalan bocor namanya. Apa lagi, standby je lah kan? Bukan susah-susah. Dan satu juga, itu tanda Nabi sayang kita. Nak tengok kisah Nabi Yaqub dengan malaikat maut ni, boleh buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Bawah tajuk lupa kepada Allah. Bawah tu boleh baca. Nah, dalam tu ada kisah, dia gambarkan macam mana. Betul kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok Nabi sayang kat kita, dia minta umat aku ni janganlah bagi umur panjang-panjang. Logiknya kalau Nabi sayang kita kan, mungkinlah kalau kita fikir biasa, patut biarlah Nabi minta umur kita panjang-panjang. Apalah minta umur jangan panjang-panjang pula. Nabi minta umur umat dia jangan panjang-panjang sebab Nabi dah kenal umat dia. Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah yang ketiga tak cukup. Janganlah kita sebutlah aku dapat duit 200,000 ni, duit tanah ni aku tak nak fikir apa dah. Oh ayat macam dah cukup dah tu. Sampai dapat 200,000 fikir macam mana nak beranak duit tu pula, kayak mana pelaburan yang baik. Dia mula fikir tu. Tak cukup lagi. Bini seorang dah fikir dah, berapa lagi nak tambah ni. Contoh lah, ni contoh, bukan orang sini lah, tempat lain kan. Tapi kadang-kadang dah naik pangkat, aku dapat pangkat yang ni pun dah cukup baik dah. Tak, nak naik lagi, nak naik lagi, nak naik lagi. Sampai dah jadi pengarah, ketua pengarah, tak cukup lagi, nak naik lagi.
sebab manusia. Tu sebabnya kan, kalau umur dia pun diberi panjang, dia nak panjang lagi. Yang sekarang ni pun dah lupa diri kan, sekarang pun dah lupa diri. Macam mana? Tak ada siapa pun dalam masjid ni bercita-cita umur dia 200 tahun. Tak ada. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Cuba kalau kita umur 950 tahun, ada harapan masjid ni kosong tu. Nah, yang pasang kamera ni pun, yang pasang kamera untuk dengar ceramah malam ni, dia on. Ustaz dah habis ceramah, off kan ya, saya balik dulu tadi, tinggal kan tu. Ni contoh kan, bukan orang sinilah, tempat lain. Jadi makna kata, umur kalau panjang dia akan lupa. Tu sebab kita ni target kita, hidup kita yang sementara ni kan? Jadi kita dah boleh agak dah. Umur aku ni rasa-rasanya kalau tengok umur orang dalam 60 tahun. Tu sebab ramai remaja lewat datang kat masjid ni, ramai yang remaja lewat yang umur 50 ke atas ramai. Sebab tak ada apa nak kerja dah. Pencen kan, anak-anak dah lepas semua contoh. Jadi dia pun datang masjid aja, ibadah aja. Bukan kata benda tu tak baik, benda baik. Tunggu lah. Kalau Allah Ta'ala cabut nyawa pun alhamdulillah dalam masjid steady kan. Abu Lais As-Samarkandi kata jaga 7 perkara. Jaga, pertama jaga lisan, cakap elok, mulut ni elok cakap. Jaga lisan, jangan fitnah orang, jangan cerita pasal orang, kebukan orang. Buat apa? Tak ada faedahnya. Cerita buruk pasal orang, kalau tak betul jadi fitnah, kalau betul pun jadi mengumpat. Dua-dua neraka. Buat apa? Bercakap elok-elok. Samsul debat, tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Ini contoh kan, jangan sebut-sebut. Contoh lah kan. Tu pertama. Yang kedua jaga apa? Jaga mata, tengok yang elok-elok. Tengok gambar yang elok-elok, buka TV tengok elok-elok. Ni tengok dalam handphone sekarang ni, internet. Ya Allah, bahaya betul. Tengok cerita perang. Tahu cerita perang? Perang yang sesungguhnya. Berperang pada mula sampai habis. Ramai yang tak faham ni. Cerita perang lelaki dan perempuan, perang. Faham? Wah, ni parah ni kau tak faham ni. Saya nak terang macam mana. Cerita lelaki perempuan lah. Cerita lelaki perempuan, tengok. Dia ni tak tahu ni. Mati bila tak tahu. Tengok. Aduh, ya Allah. Wuih, dia tengok. Sekali gambar perempuan tu lain macam pula rupanya. Sap, terperanjat, tumbang. Allah, tumbang. Handphone terlepas. Movie tu tadi, cerita tu tadi masih on macam biasa. Dia tumbang tadi. Anak datang, mengucap bah. Abah dia dah kerah. Abah mengucap bah. Lepas tu nak ambil capai telefon, nak telefon kecemasan. Ambil telefon, tengok video, huyo, tak pasal-pasal. Nampak video cerita perang. Yang tak faham tu tanyalah yang faham. Bila nampak video cerita-cerita tak elok ni, cerita tak elok, akhirnya mati bapak tu tadi, bukan ke cerita tu tak elok. Kita minta ni, imam minta hari-hari, Allah makhtim ala nabi husnul khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, minta penyudah yang baik. Memang you kan? Sudahnya macam mana? Jaga mata, tengok yang baik-baik. TV tu banyak cerita yang baik-baik, kenapa tengok cerita tak baik? Tengok drama Korea tak habis-habis kan, drama Korea. Tak pernah saya tengok drama Korea tu sempena bulan Ramadan. Drama Korea tahun ini akan memaparkan drama yang bertudung labuh saja. Tak ada. Memang takkan ada lah. Lepas tu pukul 7 tengok cerita apa? Apa tengok cerita? Tengok drama Villa Gazara. Saya teringat masa kecil-kecil dululah. Masa saya kecil dulu, drama yang biasa drama bersambung ni, satu drama Cina je biasanya tu pun pukul 6 sampai pukul 7. Sebab Cina takut orang Melayu tak tengok drama dia. Masa tu orang Melayu memang tengok pukul 6 sampai pukul 7. Sebab apa? Pukul 7 nanti maghrib. Cina pula tahu tu time maghrib. Tapi sampai drama Melayu pula pasang time maghrib. Lepas tu dengan bangganya keluar statistik, seramai 7.2 juta rakyat Malaysia menonton rancangan drama jam pukul 7 malam. Time bila? Time maghrib. Tu jaga mata. Ketiga, jaga apa? Jaga hati, jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki, jangan suka nak buat buruk pada orang, jangan nak naya orang, jangan nak zalimi orang. Jangan. Hati kita ni biar baik-baik.
Duduk sementara. Keempat, jaga apa? Jaga perut kita. Jangan bagi benda-benda haram masuk dalam perut. Nabi kata carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah beritahu. Kan? Biarlah gaji kita 700 halal insya-Allah cukup. Nabi dah beritahu. Janji Allah rezeki halal itu cukup. Itu sebab Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah bukan uji kaya dengan miskin, tapi Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang miskin tapi cukup, ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kita dalam poket kita kalau ada 500, Alhamdulillah. Ada setengah orang 10,000 dalam poket, tak cukup. Hui, teruk ni kata. Mak, tu cara kita memandangnya, kan? Hati kita. Seterusnya jaga apa? Jaga tangan kita. Tangan kita ni banyak buat kebaikan, tolong orang, bantu orang. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat pada orang lain. Hidup kalau tak boleh nyenangkan orang, jangan nyusahkan orang. Seterusnya keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Melangkah pergi mana? Pergi masjid, pergi sejik. Kan? Melangkah pergi sejik. Pergi masjid. Kan paling tidak meninggal suami kau. Bila meninggalnya itulah dalam perjalanan pergi masjid. Okey tu. Bila meninggalnya baru balik daripada masjid. Okey tu. Bila meninggalnya di masjid tengah semayang, Allahu Akbar. Tak seronok ke? Kalau meninggal dalam solat, seronok tak? Seronok tak? Seronok. Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal dalam masjid, huru-hara makmum. Kan? Tapi lah kalau dapat alhamdulillah. Yalah imam Allahu Akbar tengah sujud. Habis nafas. Yang makmum ni lama sujud hari ni. Allah, sakit tengkuk. Yang seorang siap tinjau. Belum lagi weh, dia cakap orang sebelah. Yang seorang dah tak tahan cakap orang sebelah, weh, lama sujud. Yang seorang tu cakap, weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu terdengar, nasib baik aku tak cakap dah. Sudah, dah batal semayang kita ni bercakap ni. Bangun usik imam tumbang dalam semayang, meninggal. Nampak tak? Baik, mudah-mudahan meninggal dalam solat. Saya kuliah subuh di Seremban. Ada kuliah 2 minggu sekali dekat Surau Taman Purba di Ampangan, Seremban. Seorang makcik tu memang tak tinggal kuliah subuh tu. Dia datang pagi tu, dia bawa kursi, dia dah duduk, dah tunggu nak solat subuh. Dia meninggal tengah menunggu solat subuh. Allahu Akbar. Senyum ada jenazah dia waktu diuruskan. Dan kita ni nak mati macam mana? Pilihlah. Tetapi nak pilih-pilih ni pun kena tengok amalan kita. Amalan kita ni macam mana? Ya, tu langkah kaki. Dan yang ketujuh, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Tu sebabnya 3 matlamat kita. Matlamat kita dalam kehidupan kita ni, yang pertama nak cari mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah lebih pada segala-galanya. Cakap senang, nak buat susah. Tu hakikatnya. Apa Allah Ta'ala suruh buat, tak ada tunggu-tangguh dah. Tengok peristiwa hijrah kan. Baru-baru ni pun ceramah hijrah kan. Dengar macam mana bila Allah perintahkan Muhammad kau hijrah. Nabi tak ada minta tangguh pun. Nantilah dulu ya Allah, bagilah aku masa. Tak ada. Macam kita lah dapat surat perpindahan, pertukaran pejabat berpindah daripada Terengganu ke Putrajaya. Jangan risau, ada satu surat khas permohonan melanjutan, memohon tangguh dalam sebulan bagi menyelesaikan kerja-kerja tertangguh. Ayat itu. Ni Nabi Allah Ta'ala suruh buat terus. Dah Allah suruh. Malam ni kau mulalah pergerakan kau. Allah Ta'ala dah bagi tanda ilham kat Nabi, suruh berhijrah. Hijrah, tak ada tanya-tanya lagi dah. Kenapa sekarang? Why now? Tak tanya dah. Dah Allah Ta'ala suruh buat. Kita Allah Ta'ala suruh let lu. Let lu kan. Iya, tengok paling senang time sembahyang lah. Azan, Allahu Akbar. Wah, drama dulu time maghrib tengok tu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main takraw, last point. Main bola, last goal, last goal. Last goal. Masuk gol. Isyak dah. Dalam maghrib copek sekarang ni kan. 6.53 6.53 dah maghrib. Yang tengok drama, let lalu. Tunggulah iklan. Setan bisik kat telinga, tunggu iklan. Baru semayang. Tak ya pula kan. Tunggu. Lepas tu iklan, berlari masuk dalam bilik air. Ambil wuduk, keluar ya kan, semayang. Allahu Akbar. Setan bisik lagi, macam dah habis iklan tu. Langsung semayang maghrib 1 rakaat. Bagi salam tu tengok drama. Gila punya drama kan. Pukulan Bila Gazara lah, cinta bukan kristal lah, jangan benci cintaku. Saya tak tengok jangan benci cintaku, tak tengok. Tapi kesian Husna tu. Bukan sebab saya tengok drama tu, saya tengok dalam internet orang punya balun watak Husna tu. Tak berguna punya perempuan, mati lagi baik. Perempuan tu berlakon. Yang kau marah sangat dia kenapa? Tengok penghayatan, khusyuk dan tawaduknya tengok drama. Sampai marah dengan watak dalam tu. Macam drama dulu-dulu lah, ingat tak yang berlakon komunis tu, Abu Bakar Juah tu, ingat tak? Berlakon komunis tu. Ada seorang makcik tu nampak dia kat depan pasaraya, dulu tak ada Facebook. Pergi depan pasaraya, dia nampak ya yang Abu Bakar ni diludah kawan tu. Dia tu, matilah kau komunis. Dia berlakon. Bayangan kena ludah tu. Dia tengok dalam Selamat Pagi Malaysia dulu-dulu lah. Tengok bila orang wawancara dia kan, apa pengalaman dia tak boleh lupa tu lah. Orang boleh ludah depan dia, mana watak dia tu berjaya. Cuba tengok yang bagus lah. Yang filem Munafik baru ni keluar, bagus. Sebab dia menonjolkan ayat Quran. Bagus kan. Daripada tu tengok drama-drama yang agama-agama lain punya ayat tak ditunjuk, budak kita pun sama sekali ngikut ni. Bagus tak dia ayat Quran. Maya Karin pun sebut ayat Quran. Bagus kan. Cuma ramai pula yang tengok pukul 6.30. Tayangan pukul 6.30 tengok. Keluar dah isyak. Dia lagi munafik daripada munafik tu. Bayangkan tu. Dan banyak lagi time lain kan. Parah betul kan. Tu dia. Dan kecintaan kita kepada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh Nabi tu keluar. Dan nak tunjuk kat situ, Nabi gambarkan keyakinan. Apa yang kita susah sangat nak jadi baik? Cuba cakap. Kita ni apa yang susah sangat nak jadi baik? Yang biasa masalah kita sekarang nak buat baik satu je. Takut orang cakap ayat kita. Kalau aku buat baik kan dia cakap apa pula? Aku datang masjid kan orang cakap apa pula? Aku tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang masjid. Hai, susah ni. Sudah ni langsung tak datang-datang. Apa yang kita sibuk pasal orang lain? Kita datang ni sebab orang ni sebab Allah. Kalau kita ingat barang siapa beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Ingat tu. Dan barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Pernah faham betul-betul? Maksudnya ada lagi besar pada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Fikirkan Allah je. Dan orang yang ada kat masjid, nampak sahabat-sahabat datang masjid, jangan sindir-sindir kawan tu. Tak pernah nampak, tiba-tiba datang ni, la ilaha illallah, kawan tu baru nak datang. Tak adalah singgah semayang jap. Tahu dah, besok hilang lah tu. La ilaha illallah. Cuba bagi elok-elok, seronok nampak kau datang ke masjid ni, alhamdulillah. Tapi tahu kau nak kenduri kan? Dia tahu kawan kau nak kenduri. Mana kau tahu? Alah, kau biasa datang memang nak kenduri. Tapi apa? Kita orang ni seronok tengok kau datang masjid. Tapi lepas kenduri besok janganlah tak datang. Datang seronok tengok sahabat datang. InsyaAllah. Kalau ada engkau tu seronok. Kenapa pula? Engkau ni orang yang pandai, kita boleh tukar-tukar fikiran. Macam mana nak sama-sama majukan tempat kita ni. Ya ke? Ya. Macam tu cakap yang baik-baik. Tengok Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya, Nabi Ismail tu. Apa je penduduk keliling tak cakap, gila punya Ibrahim. Anak dia sendiri, hari ni anak dia sembelih, besok-besok entah kita pula sembelihnya. Orang cakap. Tapi apa fikir? Allah suruh buat.
Tengok Nabi Ibrahim tu peristiwa korban lah. Ni flashback habis ni. Qadha tu dah lama tak datang Terengganu, sekali datang semua benda cerita. Korban cerita, hijrah cerita. Masa nak sembelih tu kan, Nabi Ismail siap ajar. Wahai ayahandaku, kalau betul Allah Ta'ala perintahkan, laksanakanlah. Kau jangan risau, sesungguhnya aku ni tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Itu pun ada tu yang seko tu, memerang yang seko tu. Memerang yang seko tu cakap yang mimpi Nabi Ibrahim ni mimpi pada setan dia. Memerang entah daripada negara mana pun saya tak tahulah. Ni saya tak tuju kat sesiapa, lebih kurang lah. Kan? Dia tak baca cerita tu sama Nabi. Bila nak sembelih tu, Nabi Ismail siap ajar Nabi Ibrahim, kalau kau nak sembelih aku nanti, aku akan menangkupkan muka aku. Bila kau nak sembelih tu nanti, kau ambil kain tutup muka kau, takut kau tak sampai hati. Macam tu sekali. Nak suruh ambil pengajaran pengorbanan tu. Kemudian memang dah tutup dengan kain. Bila sembelih memercik darah kena pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengelotak-ngelotak badannya, buka kain, tengok anak je tak ada apa-apa. Yang disembelihnya kibas. Nak bagi gambaran Allah uji sahaja. Nak tengok setakat mana kita sanggup berkorban kerana Allah. Baca Quran tu baby. Sesungguhnya darah dan daging tu tak sampai pada Allah. Yang sampai hanya ketakwaan kita tu kepada Allah. Yang tu sebenarnya. Sebab orang bercakap tak pergi masjid, sebab orang bercakap tak buat ni. Itulah halangan kita nak buat kebaikan. Kan aku sedekah, kan orang cakap aku nunjuk-nunjuk pula. Pedulilah orang cakap. Kan? Orang masjid kadang tak nak pegang jawatan dalam jawatan kuasa masjid ni sebab takut orang cakap-cakap. Pedulilah. Kita buat benda baik. Buat benda baik, pedulikan apa orang cakap. Kan? Sebab fikir orang cakap sudah satu apa pun tak jalan. Kan? Kecintaan kita kepada Allah. Nabi nak keluar ni, musuh Islam dah ada dah kat luar tu. Tentera kafir Quraisy nak bunuh Nabi kan, nak hijrah tu. Kita ambil sikit-sikit lah kan. Nabi nak keluar ni, tapi Nabi yakin Allah akan bantu. Keluar tentera kafir Quraisy tu, ada yang lalap, ada yang buka mata tapi tidak melihat. Nabi si ambil pasir letak kat kepala dia orang, tak perasan lagi tu. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Ingat tak ayat tu? Dalam surah apa? Yasin. Bina tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok belakang mereka, petang mereka tidak melihat. Tak nampak, tak nampak. Ada ustaz yang kat Kelumpur tu cakap, baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Masuk ya highway baca waja'alna min baini aidihim, baca. Kono jugalah ustaz tu. Kono juga saman. Sebab pegawai JPJ dengan polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu sebelum kau baca. Jadi nampak kau tak nampak dia. Kan? Tapi yakin kita tu satu masalah. Sebut pasal yakin, kita ni pun kadang beramal tak terima tak tidak doa aku ni. Mana memang tak terima memang. Allah dah beritahu dah, aku ini sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Zaman sahabat dulu istighfar berapa kali sekali? Satu hari paling kurang 70,000 kali sehari. Kita baru 1,000 dah marah kat imam. Imam ni lama pula. 70,000 kali, dan mereka yakin kalau ada apa-apa yang dia nak, dengan istighfar Allah akan tunaikan. Macam tu. Yakin. Ini ibadah tak yakin. Macam kisah seorang budak tu belajar dengan tok guru tu. Dia belajar hadis, belajar agama, belajar semayang, belajar kitab semua. Balik daripada rumah tok guru tu sampai dekat sungai. Dia nak balik rumah ni, menyeberang sungai, perahu hanyut. Dia balik-balik, Tok, kenapa? Tok, perahu saya hanyut lah Tok. Aduh, habis macam mana? Itulah Tok, macam mana ni Tok? Macam mana nak buat ni Tok? Dia malah nak layan anak murid dia. Dia pun cakap, kau baca Fatihah selawat 3 kali, kau jalan di atas air tu. Dia kata. Langsung senyap, tak ada bunyi apa lagi dah. Okey lah. Dia pun balik. 2-3 hari tu agaknya Tok Imam Tok Guru pun cakap agaknya dia jumpa perahu lain agaknya. Tok Guru cakap lah. Lepas 2-3 bulan dia datang lagi. Tok, apa hal? Tok tolong apa? Ni ada orang meninggal kat kampung saya tu. Habis tu Imam Bilal semua yang nguruskan jenazah semua tak ada, semua balik kampung, yang seorang pergi khusus. Habis tu macam mana ni? Tok je boleh tolong uruskan itu. Tolonglah Tok. Ayolah kejaplah aku bersiap. Dia pun bersiap. Sampai kat sungai perahu tak ada. Ni perahu tak ada, macam mana ni Tok?
semenjak tu ajar saya ayat tu, saya memang tak pakai perahu lagi dah. Wah, biar betul Tok tengok dia selawat 3 kali, dia baca Fatihah, berjalan atas air tu. Hui, dia pun tak sangka. Sudah ni Tok Guru dia pula baca selawat 3 kali, dia baca Fatihah, langsung ke dalam. Kan? Nak tunjukkan kan, yakin dengan tak yakin ni beza tau. Kita kena yakin insya-Allah. Lillahi taala. Lillahi taala kena yakin dah. Kita berhenti sekejap untuk azan. Terus umum juga tak? Okey. Sambung Itu sebab kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, bila kita kerja kan, mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa juga. Nabi nak keluar, dah ada dugaan dah orang nak bunuh Nabi. Gambaran yang nak tunjuk kat kita ni sebenarnya, perubahan yang kita nak buat ke arah kebaikan ni bukan satu benda senang. Nabi keluar sendiri dengan sahabat-sahabat, Nabi ikut jalan yang tak biasa dilalui oleh manusia. Jalan tu, kita pergi umrah kan, kita pergi umrah, pergi haji, kita naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan tu fikir, ya Allah, bila lah sampai ni? Woi, lamanya ni 5-6 jam ni. Aduh, hai. Sedangkan bila kita tinjau kat luar tingkap tu, nampak batu-batu, gunung gandang, itulah lebih kurang. Mahal Nabi tu teruk lagi, perjalanan yang tak macam ni, sekadar terang dah. Dulu teruk, tapi Nabi teruskan, sebab perjalanan nak berubah ni bukan satu benda yang senang. Bukan satu benda yang senang. Itu sebab kita kena buat. Nak tunjukkan kena buat juga walaupun susah. Mahabbah kecintaan kepada Allah. Keduanya, target kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan jaga ibadah kita cukup-cukup. Jagalah betul-betul.
Kan? Kita ni dalam hidup kita ni kejar 3 perkara dalam hidup ni. Pertama, kita nak kejar, nombor 1 disebut sebagai hidayah, petunjuk daripada Allah. Nombor 1, memang semua orang kena kejar ni, hidayah. Walaupun nama isteri kita Hidayah, kena kejar dia hidayah ni, petunjuk supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, dia akan rasa benda buruk tu baik, baik tu kadang buruk ada. Seronok dia, main nombor ekor tak ada rasa apa, okey kan, main nombor ekor dia kata tu ikhtiar tu. Kalau kena dengan izin Allah, ayat dia kan. Jangan main-main. Ada yang macam tu kan. Aku bukan buat benda apa pun, aku tak berjudi, cuba je, ini usaha, dia buat ayat dia kan. Ada pada orang tu rasa tak ada apa-apa. Kat Kuala Terengganu elok perangai, sampai Thailand berubah perangai. Ada tiba-tiba pergi Thailand. Pergi Thailand dah mula, tanduk pun sudah tumbuh. Pergi mana? Dia pergi mengunjungi pusat sembelihan ayam. Faham? Itu pun tak faham, tak payah betul aku ceramah sini. Pusat penyembelihan ayam. Biasanya dekat tingkat atas. Dia pergi kat pusat penyembelihan ayam ni kan, dikerjakan ayam tu cukup-cukup. Faham? Tak faham kan lagi? Tak apalah, aku tak explain terus, setakat tu je lah. Turun daripada pusat penyembelihan ayam ni, selesai dia menyembelih ayam-ayam tertentu, keluar tiba-tiba sakit perut, lapar, aduh. Dia siap tanya kawan dia, kat mana kita nak cari restoran halal. Bayangkan tu, time dia mengerjakan ayam tadi, dia tak fikir halal haram tau. Time menterdarah tahu nak fikir pasal halal haram. Bukan orang sini lah, tempat lain. Sini okey kan. Hidayah ni nak beza benda buruk dan benda baik. Orang yang dah dapat hidayah, tapi ada juga yang cakap tu, saya bukan tak nak pakai tudung, cuma belum dapat hidayah lagi. Dengan bangganya cakap tu, sebab belum dapat hidayah tu. Yang seorang ni belum sampai seru. Pada orang kita kan, apa maksud seru ni? Selagi tak terbalik kereta dia aksiden dan dia hidup lagi, tu tak seru. Itu baru seru. Aksiden dia seorang terselamat, ataupun dia hampir mati lah. Hampir mati, makna Tuhan bagi peluang kat dia. Pada dia, jangan tunggu macam tu. Itu untung terselamat, baik mati tahu. Nampak tak? Jangan tunggu macam tu. Jangan. Kalau kita tengok tu, hidayah tu, kalau ada orang cakap macam tu kat kita lah, saya bukan tak nak ketudung, tapi belum dapat hidayah lagi. Tanya dia, Al-Quran tu belum cukup ke nak jadi petunjuk untuk kau? Cakap dia, Al-Quran dan hadis kau bacalah cukup-cukup. Tuhan tu dah bagi tahu kita macam-macam cara dah. Bukan dengan cara itu aja. Begitu juga dengan Nabi kita dah pesan, aku tak ada besok, aku tinggalkan korang semua ni dengan 2 perkara. Ni lebih kurang lah. Aku tinggalkan dengan 2 perkara. Kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Kan? Kalau kat masjid kadang-kadang ada tu, siap naik kan notis tu, dia frame kan apa? Khutbah terakhir Nabi. Baca balik. Buat checklist. Yang ni Nabi suruh, dah buat belum? 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 Tengok balik. Hidayah, beza benda baik dan benda buruk. Kedua, yang kita nak kejar apa? Namanya maghfirah, keampunan daripada Allah. Hidup lama tapi tak dapat keampunan daripada Allah, rugi gitu. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah manusia yang bertaubat. Nabi kata, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, tahu buat salah, sedar akan dosa itu dan berazam untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Kalau terulang, taubat balik semula. Ke ada siapa yang berani angkat tangan? Alhamdulillah, semenjak daripada Januari sampai Oktober ni belum ada dosa lagi dah. Berani cakap? Tak berani kan. Tadi pun dah ngumpat lah, tinggi Samsul debat ni pun, tapi saya dah maafkannya, Isam, tak ada masalah. Saya dalam bongkok bersalam tadi ada yang cakap tu, tinggi rupanya
Muda lagi, itu ayat biasa. Ayat biasa. Dah nampak terang, ni lain kan. Dalam TV itu putih pula, luar gelap. Wah, ajar betul kan. Tapi tak apa kan. Putih-putih kapur dapat RM1.2, hitam-hitam gula nisang mana dapat? Kan, mak saya pesan tu beli gula nisang tu. Pergi Terengganu tu dia order. Saya biasa makan nasi kabur, nasi dagang ni minat betul. Mak long saya 10 tahun berniaga kat Setiu. Dia dari Negeri Sembilan pergi Setiu berniaga ada 10 tahun. Pandai balik Negeri Sembilan berniaga, alhamdulillah laris kan. Tapi itu dia, dapat kita maghfirah, keampunan pada Allah. Itu sebabnya kita paling tidak, kalau sibuk macam mana lepas solat, sibuk macam mana pun, kalau nak cepat macam mana pun, jangan tinggal istighfar. Minta ampun ya Allah, astagfirullah. Orang yang habis semayang bagi salam terus cabut keluar, sombong dia dengan Allah. Sibuk macam mana pun, paling tidak sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Paling senang astaghfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpulang. Paling tidak astagfirullah, 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 minta ampun dengan Allah. Kok sibuk benarlah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca doa yang paling ringkas kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Doa apa? Siapa cakap tu doa makan? Allah membarik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jagalah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa, faham tak? Main baca yang ni doa makan. Tu doa paling baik, cuma janganlah baca kuat-kuat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Takut orang sebelah dengar doa makan. Dia tak tahu. Dia pun ingat tu doa makan kan. Tak apa, bacalah doa paling dekat. Tapi ingat, istighfar jangan tinggal. Istighfar ni, kalau ramai yang tak tahu, dalam buku amalan kita, contoh kita ada buku amalan kita kan, catatan kita, Ar-Rakib Atib ni dia catatkan amalan kita kan. Kalaulah kita istighfar, siap satu istighfar, contoh buatlah 1000 kali sehari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan tu buat 1000. Buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, sampai isyak kan 200, cukup 1000 sehari. Kalau balon terus 1000 kali penat, langsung tak buat lagi dah. Jadi bila kita ada catatan dosa kita, setiap satu istighfar tu padam satu dosa, padam satu dosa, padam satu dosa. Tengok berlebih pula istighfar ni macam mana? Buka pula muka surat semalam, buka pula muka surat sebelumnya. Itu sebab kena banyak istighfar. Istighfar, minta ampun. Dan yang ketiga, kejar apa? Kejarlah rahmat. Pertama hidayah, kedua maghfirah, yang ketiganya rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat daripada Allah, tak ada cara lain dengan cara ibadahlah banyak-banyak, semayanglah banyak-banyak. Masalahnya kalau ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, tengok Isra Mi'raj pula dah. Memang cover tu setahun punya ceramah ni. Isra Mi'raj, waktu Nabi naik satu tangga jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling kurus kering. Umat kau lah wahai Muhammad. Kurus kering kenapa? Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Umur dah lah tak panjang, pemalas. Semayang wajib, yang sunat pun kena malas nak buat. Kita kalau pergi Makkah kan, semayang sunat tu tengok macam mana. Sementara tunggu subuh tu, sekejap semayang. Lepas tu naik. Semayang pula tahajud, Allahu Akbar. Lepas tu naik pula sunat taubat, buat boleh. Lepas tu sunat poli. Buat lagi sunat tasbih pun buat, Allah. Lepas tu buat lagi. Kadang-kadang tu dia angkat takbir dulu, niat sampai kemudian. Punya banyak dah semayang. Betul tak? Betul, kita kat Mekah dan Madinah senang betul. Ramai cakap tu, kat sana tak rasa apa. Kenapa jadi macam tu? Di Mekah Madinah, kenapa macam tu? Sebab di Mekah Madinah tak ada siapa bawa pangkat pergi. Tak ada. Tinggal anak bini kita punya harta benda, tinggal semua. Kita pergi sana memang nak ibadah. Tak ada fokus apa pun. Lantaklah apa nak jadi. Fikir pasal dunia pun susah. Fikir pasal selipar, hilang. Saya dulu pergi bawa, siap bunjut. Mak saya bagi tu bunjut kan, tempat isi selipar tu. Uncang tu, ikat.
Ikat dengan reben, ada color, letak dekat rak. Ingat rak nombor berapa? Ingat rak nombor apa dekat Mekah Masjidil Haram. Ingat dekat tiangnya rak nombor berapa. Balik itu bukan selipar lagi, dengan rak-rak hilang. Nak cakap apa? Betul kan, rak tu ada tayar kan, hilang. Tak ada apa. Tapi kita marah tak? Tak marah, tak apa, jalan. Halal. Kat depan sana ada selipar lambak pula, sarung. Lagi lawa lah pada selipar yang hilang. Betul. Tu sebab orang pergi Mekah Madinah, kita kena bagi galakkan. Kan, ada sahabat-sahabat pergi, kau pergi sana, pergilah, bagus. Kau muda-muda ni pergilah. Ada peluang, pergilah. Ini takut kau lantaklah kau. Kau dah lah tak pergi masjid. Kau siaplah kau, tak nampak tak tidak Kaabah ni. Huish, besar Kaabah tu pun pula tak nampak. Ramai dah yang tak nampak. Kau siaplah kau. Kawan tu tak tidur dalam kapal terbang. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Kan? Turun sampai kat hotel. Dia tak tunggu lagi lah. Dia tinggal beg dengan apa? Tinggal dia terus jalan, terus pergi masjid. Balik mengaung dia, Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Banyak dosa saya, Ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana datang Kaabah sini, memang tak ada Kaabah pakcik. Masuk Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa? Itulah orang tu dah tak ada ilmu kan, kau takutkan dia lagi. Sampai dekat Mekah kan, Masjidil Haram, nampak dia kata. Iya, kadang orang kita ni, siapa nak pergilah, tak ada masalah, pergilah. Mana-mana travel pun pergi, tapi hati-hati, banyak travel yang menipu sekarang ni, dia jaga. Travel sekarang ni, syarat dia Kementerian Pelancongan dah letak, kalau bawah daripada 4,900 bohong. Dia 4,900 dan ke atas. Jangan percayalah, 4,000 lagi 3,000 dia datuk sponsor, jangan percaya. Sudahnya tawaf kat KLIA, petang dah sampai Kuala Terengganu, cepat balik hari je, macam tu je. Tak pasal kan. Siapa yang nak pergi dengan saya, insyaAllah boleh. Dekat HB Travel, insyaAllah boleh. Saya HB dan KRS Travel. Kat belakang tu ada booth. Ni bukan promote, tapi lebih kurang. Kan. Yang penting pergi, tak kisahlah dengan sesiapa pun, pergilah. Sini pun ada travel tertentu, dah pergi, dah daftar, pergi je. Pergi, jangan tak pergi. Jadi makna kata ibadah kena banyak-banyak. Tapi nak ibadah ni pula, kita tertanya-tanya tentang kesempurnaan ibadah kita. Ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana pun ada 4 perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Mula-mula nak belajar, betul ikut. Ikut, tapi kena belajar. Mengaji kena belajar. Solat kena belajar. Hukum kena belajar. Saya pun belajar lagi. Bukan kata dah pandai semua, mana tak tahu belajar. Tu sebab kalau saya pergi dengar kuliah-kuliah dekat Seremban kan, saya kena suruh-suruh belakang, menyuruh belakang-belakang tiang. Kerana ada pencamah tu tak boleh nampak saya kat belakang. Dia nampak, ada Samsul debat rupanya. Jadi patut dia ceramah dah lain pula ulasan kan. Jadi saya kena menyuruh ke belakang. Dengar, betul, kena pergi tuntut ilmu. Semayang tu kadang benda basic aja, kat tabir pun kan main salah. Allah, ada yang angkat tu tarik belakang dulu, bawa ke depan baru sampai. Ada apa hal lah, sekali dia angkat takbir Allah, terlupa lah tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang balik. Ada yang ke atas macam ni. Ada yang kau ibu jari tu kena dengan cuping telinga baru sah. Dia pula cakap Allah. Kena tu. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada. Macam mana? Contoh kan kadang-kadang kena belajar. Lepas tu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kata. Alham, suka-suka dia je. Kan, baca, belajar. Yang paling popular sekali, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok lepas tu. Amin. Tak kira tua muda, berlumba siapa paling panjang sekali. Semua ada tajwid tu. Kan bila angkat takbir tu pun ada tajwid. Allahu Akbar. Cukup, tak payah panjang. Dia belajar dengan ustaz tu, waktu ke Allah tu dalam tu letak hati. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap. Saja dalam hati pun gagap. Tu yang jadi Allah Akbar kan, lama kan. Lama. Betul. Kan. Lepas tu sampai ngacau orang lain.
Allah. 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 Orang sebelah, ya Allah, dia ni apa kena ni? Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi yang nak jadi imam. Kan kadang-kadang bukan sinilah, tempat lain saya tengok. Lama sangat. Auzubillahi minasyaitonir. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Min syarril waswasil khannas. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah mula ni. Tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu bawa ke tengah. Tu jadi isu tu. Dekat tempat saya dulu yang saya semayang tu ada, bila bawakan bulan puasa kita bawa budak-budak tahfiz jadi imam. Ada yang sebut tu, ilmu tak ada jangan cakap. Dia boleh cakap tu, bagi budak-budak tahfiz kuranglah pahala kita semayang jemaah dia kata. Budak tu belum kahwin. Ilah. Payah betul. Pahala kita sama aja. Yang risau budak tu je sebab dia belum kahwin. Tapi dia jadi imam tak ada masalah, tak efek kita pun. Budak tu bagus, bacaan dia kan baca apa panjang lama habis. Dia baca bukan macam kita baca. Kan ada kadang imam ada gak imam yang huzur-huzur, gigi tak apa-apa ada. Bacaan pun tak apa-apa dah, tak apa-apa jelas. Allahu akbar. Kita kat belakang wah parah ni. Salam masjid. Orang perempuan kan tak tahu tu belakang tabir tu mula. Oi payah kita oi. Lain imam malam ni kata. Similah, milah panggil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah lima hamidah. Lima ada midah ada parah kan. Tak apa belajar, kena belajar. Kalau tak ada ilmu, lepas tu dah tak ada ilmu nak duduk belakang imam. Duduk belakang imam ni banyak pahala ni. Betul, sahur pertama tu banyak pahala dia betul. Tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang. Buatnya imam tu terlupa malam tu. Allazina amanu. Senyap. Allazi. Sudah imam dah kuat. Allazi. Dia suruh belakang tolong. Yang orang belakang tu macam ni, tolonglah. Yang dia pula tak tolong dah. Siapa suruh baca panjang tu nampak tu. Susah nak tengok imam terlupa kalau baca 3 kul. Tapi kalau Al-Quran kadang-kadang terlupa. Ataupun imam tengah semayang tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang. Terkentut. Pap macam tu. Imam mafarakah, yang belakang kena ganti. Takkan yang belakang tu, oh batal, imam dah batal semayang. Dia lah beritahu orang. Parah macam tu. Kan? Tak ada ilmu. Macam kisah mu'alab tu. Ada mu'alab dekat Seremban. Tu kisah tu arwah abah saya sendiri cerita kat saya. Dia mu'alab je dah biasa lepas asar dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu, kemudian dia masuk dalam kuali tunggu maghrib. Dia celup dengan tepung, celup pisang ni celup. Lepas tu azan maghrib, Allahu akbar, dia akan lepaskan masuk pisang dengan tepung tu masuk dekat dalam kuali. Dia akan tinggalkan masuk semayang ikut imam. Timing memang cantik. Imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan bangun pergi kat kuali, tinggal nak angkat ekor pisang. Apa malam tu imam tu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dia pusing situ ya. Dia pun yang apa lah kat situ. Imam pun terlupa tu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum. Yang mu'alab kat belakang ni, hanguslah aku pisang aku ni. Hanguslah. Dia tak ada ilmu. Kalau ada ilmu dia akan kata apa? Kalau ada ilmu, subhanallah. Tak dapat juga, lakum dinukum. Pandailah imam tu ambil kan. Dia tak ada ilmu.
wala antum abiduna ma a'bud. Dia punya geram. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Memanglah imam dapat, tapi batal semayang dia tadi. Bercakap. Itu waliyadin taramari ke? Dia tanya. Kan? Itu sebab kena belajar. Kena belajar dengan ilmu. Tak tahu mengaji, belajar mengaji. Jangan main-main. Budak sekarang lahir anak pun tak tahu buat apa. Nurse yang India tu nak beritahu, azan lah kiblat sini. Yang India tu pun yang pegang anak menghadap muka macam ni kat hospital tak ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Pandai lah masuk tinggal kanan tinggal kiri. Ada yang anak perempuan qomat tu pegang kaki, ada. Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Tu namanya qomat kaki. Yang seorang tu siap menangis ni. Nurse yang Cina tu siap cakap, hai apa pasal lah. Yang kawan-kawan dia cakap, agaknya nak sulung agaknya. Nurse ni tak jadi kerja, semua tinggal lah, kesiannya. Kenapa gua tak nak lagi dah terlibat? Dia kata tu. Imam pun cakap, elok lah kau dah balik kampung ni. Kebetulan Bilal tak sihat. Besok kamu azannya. Apalah gua pula? Wah, dia bahasa dia gua. Apalah gua pula? Ramai lagi orang lain gua pula kena. Kau ni Allah dah bagi suara sesedap azan. Yelah, tapi atuk kena tolong. Dia cakap dengan tu imam tu, tuk kena tolong saya. Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. Maknanya dia tak lancar. Apa hal lah buat lirik? Kau tak tahu ke? Lupa kata. Yelah, besok aku buat lirik tu. Lepas tu pagi pukul 3 pagi dia dah pergi dah kat mikrofon tu. Pum, dia buat pengumuman. Tam. Jangan lupa datang beramai-ramai, saya akan azan. Gila betul buat pengumuman. Orang kampung tak tidur ni. Pukul 5 orang surau masjid pun sampai dah. Azan lah cepat. Nanti dulu, lirik gua belum sampai. Dia tunggu imam bawa lirik. Imam pun sampai. Azan lah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ambil. Alamak, Jawi lah pula. Belakang tu ada lah Rumi. Ada, semua dengar Allahu Akbar. Siap beritahu semua dengar. Macam nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa yang imam tulis. Allah Akbar, Allahu Akbar 2 kali. 2 kali pun baca. Dia lurus. Syara la ilaha illallah 2 kali. Imam dah tepuk dari aduh mak. Yang hujung Allah Akbar, Allahu Akbar. Yang ini 1 kali saja. La ilaha illallah pun 1 kali. Parah. Jangan buat macam tu. Sebab ilmu tak ada. Ingat nombor 1 mesti dengan ilmu. Budak-budak hari ni anak lahir pun tak tahu buat apa, nak azan pun tak tahu. Kan disunatkan lahir anak tahnik belah bibir. Itu maksud belah bibir tu makna dengan sunnahnya ambil buah tamak, baca doa, doakan yang baik-baik untuk ni, untuk budak ni, untuk keluarga ni, doakan baik-baik. Kemudian lapukan dekat langitnya. Kalau boleh imam atau ustaz yang buat tu, carilah imam atau ustaz yang tak merokok. Dengar ni. Dia imam tu dengan sokok. Dah ready dah. Mak dengan sokok. Dah ready dah. Buang rokok, dia pun kumam tamar tu. Dia kumam tamar tu, dia letak ke langit budak tu. Berkorut baby tu. Apa sal rasa downhill budak tu. Budak tu pun tahu rasa rokok. Aduh, parah betul kan. Tapi tu ni pesan saja, terpulanglah. Hari ke-7 sunatkan bagi nama yang baik-baik sambil kita kekahkan anak tu. Benda tu kena belajarlah sunnah itu kan. Bagi nama yang baik-baik. Contoh nama baik Syamsul contoh. Tak ada dah tu nama matahari kan. Bagi nama Nabi pun tak apa. Muhammad nama Nabi kan. Letak nama yang baik-baik. Tapi pesan saya lah, kadang-kadang anak-anak kita dia nak bagi nama yang baik-baik. Dia beli buku. Memang betul ada jual buku nama-nama baik dalam Islam. Tapi sebaik-baiknya pilih 2-3 nama. Cuba tanya ustaz-ustaz, tanya imam-imam kat kampung kita, tanya okey tak nama ni? Yang mana satu yang okey? Sebab kadang-kadang ada nama tu maksud dia baik, tapi dalam sirahnya ada, dalam sejarah sahabat-sahabat yang nama macam tu tapi perangai yang tak baik. Ada. Kan yang hidup masa zaman Nabi tetapi perangai tak elok. Ada juga nama macam tu lah. Pemalasnya, ada satu nama saya tanya kan, janganlah dia ni pemalas. Ada, saya tanya dengan ustaz kat Terengganu lah, saya tanya masa tu. Jangan letak nama ni sebab ada zaman sahabat dulu nama ni
Ada seorang sahabat tu nama macam ni lah, tapi perangai dia pemalas sikit. Jadi tak bagi nama tu. Saya tak nak sebut nama tu, kan ada pula kena nama engkau. Tak adalah. Kan? Lepas tu janganlah gabung-gabung nama jadi tak ada makna. Bang, kita gabungkan nama kita demi kasih sayang kita, demi cinta kita. Nama saya Mahani, nama abang Yahya, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu kan. Jangan buat-buat kan, nama yang baik-baik ya. Ingat, jadi makna ibadah ni kena belajar. Nombor satu, ilmu. Nombor dua, yang kedua, mesti ikhlas. Ibadah ni ikhlas. Saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku dekat rumah, tak adalah tu, lillahi ta'ala kan. Ikhlas kerana Allah. Menyumbang kerana apa? Kerana Allah. Nampak tabur masjid, bagi kerana Allah. Yang ketiga, bila kita beribadah ni sepatutnya perangai jadi lagi baik, bukannya lagi teruk. Jangan lagi teruk kutuk-kutuk orang, jangan teruk ngumpat orang, bawa cerita pasal orang, berhenti. Kadang-kadang tu lah dah terlampau sedap kan bercakap pasal orang, macam-macam sebutnya. Nak pula sekarang ni zaman lidah ni bukannya lisan ni bukan lisan berlidah saja, sekarang ni lisan berjari. Dekat WhatsApp tu forward, ni dapat dari grup sebelah ayat dia. Apa komen? Jangan. Kalau benda tak sahih, kita rasa 50-50, delete aja. Forward pendapat saham walaupun kita tak niat pun nak mendedahkannya. Jangan main. Abu Lais As-Samarkandi kata apa? Bila orang bawa cerita dekat kita, ingat 6 perkara. Bila orang bawa cerita, nombor 1, hendaklah kamu jangan terima sebab kesaksiannya tak cukup. Manakah tahu cerita ni? Dia cakap tak cukup, jangan terima. Habis cerita. Aku tak nak cerita benda ni, aku tak nak terima pun sebab kau cerita ni tak cukup pun saksi ni. Kau tak payahlah. Aku dengar benda ni betul. Kau dengar, kau nampak tak? Tak nampak kan? So aku tak terima. Nombor 1. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Dengan cerita cegah, kau berhentilah bawa cerita-cerita ni. Sebab apa? Pertama, kalau betul jadi mengumpat mengata. Nombor 2, kalau tak betul jadi fitnah. Ketiga, hendaklah jangan kamu bersangka buruk sebab cerita tu. Orang buat cerita, tak sangka dia macam tu, sedangkan betul tidak, tak tahu. Jadi jangan sangka-sangka buruk. Haram hukumnya bersangka buruk sesama saudara kita. Keempat, janganlah kamu menyelidiki. Betul ke cerita ni? Entah aku dengar-dengarnya. Kau jangan risau, aku baik dengan family dia tu, nanti aku tanya. Menyelidik tak perlu. Kita mencari aib orang, orang boleh cari aib kita. Kelima, bila kita ni hendaklah membenci perbuatan tu sebab boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sebab mengumpat ke, mencaci, menghina maupun memfitnah, memang neraka lah hukumnya, tempatnya. Dan yang keenam, bila kita dah membencinya, janganlah kita mengulangi perbuatan itu. Benda ni bukan apa lah. Kadang-kadang kita tengok yang jadi perpecahan masyarakat pun sebab WhatsApp ni. Sekarang ni orang tak nak baca apa dah, baca WhatsApp. Tak sangka, tak sangka. Kita gemar tu, ya Allah, tak sangka teruknya. Kita pun tahu benda tu boleh jadi betul, berjadi salah. Orang boleh bawa cerita macam-macam. Jadi tak salah kita porak-perandakan. Rapatkan saf, perbaiki hubungan antara kita. Ingat tak? Seterusnya, bila kita ni hidup kita ni, yang ketiga dalam ibadah ni, yang ketiganya setelah kita berubah jadi baik, yang keempat, ingat segala perbuatan kita dimulakan dengan niat. Ibadah pun dengan niat. Kenapa kau sedekah? Ingat macam mana Nabi sebut, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berubah, berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kalau dia sedekah biar muka kerosak Kaabah, dapat kerosak Kaabah je lah. Kalau dia buat baik supaya orang pandang dia, dia dapat orang pandang dia je lah. Kenapa kau semayang kat masjid ni? Biar YB tu nampak aku. Contohlah, dia nak YB tu nampak. Nampak dia dapat bagi YB tu nampak dia. Kenapa kau menyumbang kat madrasah tu? Supaya dapat pelepasan cukai. Dapat pelepasan cukai lah. Apa niat kita? Niat tu penting. Inna a'malu bin niat. Sebab dalam peristiwa hijrah Nabi sendiri, dalam Nabi berhijrah tu, bukan semua orang ikut Nabi berhijrah kerana Allah. Ada juga yang berhijrah kerana dia suka. Ada seorang pemuda tu, dia suka dekat seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Dia minat dengan perempuan tu. Jadi dia datang ikut Nabi sebab dia nak kejar perempuan ni.
bukan sebab nak ikut Nabi sangat pun. Tu kena tengok. Niat kita jadi sia-sia. Segala apa pun, kalau kita niat kita tak betul, maka jadi sia-sia je lah. Dapat ponek je. Ibadah tu dapat penat aja. Kan? Itu sebab saya kata hidup tak nak jadi sia-sia. Paling senang lah tu khutbah terakhir Nabi saya cakap tadi. Cuba tengok balik khutbah terakhir Nabi. Membawa kepada, setelah saya cerita tadi, mahabbah, kecintaan kepada Allah. Keduanya ubudiyah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Begitu juga yang ketiganya, kita ni nak mengubah diri kita menuju kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Buka balik, tengok khutbah terakhir Nabi, tengok pesanan-pesanan Nabi tu, kita tanda, oh yang ni aku dah buat dah, oh yalah yang ni aku belum lagi, oh ni belum. Tengok balik checklist tu. Kan Nabi pesan, aku tidak tahu lagi sama ada aku boleh berjumpa lagi dengan kamu selepas ini ataupun tidak. Khutbah terakhir Nabi. Nabi kata, ingatlah sesungguhnya umat Islam dan umat Islam yang lain adalah sama, yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Nabi dah pesan. Sesungguhnya pada setiap harta seorang Muslim itu ada hak Muslim yang lain. Sedekah, zakat, ingat. Kan? Nabi kata buat apa lagi? Nabi kata, dengan ini aku umumkan segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Mana haram riba dah. Itu pun ada yang cakap tu. Yalah, memang betul lah sistem syariat Islam tu tak ada riba, tapi bayaran caj perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai sistem biasa. Kalau orang yang sebut macam tu, suruh dia mengucap balik semula. Nabi sebut tu atas dasar perintah Allah. Berani nak mempertikaikan sistem Islam tu tak baik. Yang bukan Islam kat Malaysia ni pun suka pakai sistem perbankan Islam. Dia pun pandai kira. Kita betul recah perkhidmatan, tapi sama flat rate. Bukannya bergantung pada kejap naik kejap turun, lepas tu accumulate pula, bercampur-campur, jadi faedah riba ni bertambah-tambah, akhirnya keberkatan pada duit kita tu tak ada. Jaga. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? Seperti mana berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi pesan tu. Saya ulang balik. Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Faham? Mana jamak tu? Tak, maksudnya tu ramai kan, isteri-isteri. Maknanya ramai lelaki, ramai lah isteri. Yang perempuan jangan marah tu. Kan? Kadang ramai yang marah tu. Perempuan bukan sunnah tu, jenayah tu. Ya, saya tak nak komen panjang. Nanti lain kali kan ada surat tu kepada pengurusi masjid, jangan panggil dah penceramah ni, menghasut kata. Tapi betul, Nabi pesan jaga solat, jaga puasa, bayarlah zakat pada kekayaan kamu, dan juga tunaikanlah haji sekiranya kamu mampu. Tu Nabi pesan juga buat. Berlemah lembut terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Betul. Dah terbukti Nabi sebut perempuan ni pembantu dan teman yang setia. Dia bising biasa. Orang perempuan bising biasa. Orang perempuan kalau bising, kita kena sedar tu, dia bising makna dia sihat. Dia kalau tak bising tu bukan orang puang. Kan? Kalau dia bising tu normal. Hobi orang perempuan di rumah memang begitu, berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarkan dia. Okey. Tetapi berlemah lembut terhadap isteri kamu tu juga Nabi sambung, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas mereka, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Jangan ingat orang lelaki je ada hak atau perempuan. Dia pun ada hak atas kita, termasuklah memberi nafkah. Bagilah nafkah pada isteri walaupun dia bekerja. Ingat tu. Inilah poin yang orang perempuan akan buat balik hari ni. Abang dengar tak ceramah tadi? Wah, ingat kan. Bagilah, tak banyak sikit bagi. Yang tak adalah banyak sangat, ambil lah. Menginsafi ceramah malam tadi, ambil. Abang ni susah-susah aja. Buka pula tu. RM20. Syukurlah RM20. Itu nanti dia bagi lagi. Jangan sindi-sindi dia. Ataupun yang ni menginsafi ceramah malam tadi, ambil lah. Tak adalah banyak sangat, ambil lah RM2,000. Macam mana orang perempuan? Setuju tak? Setuju tak? Memang mata duitan betul. Tapi betul lah kalau bagi, ambil lah. Cuma orang perempuan kalau yang dah bekerja, dia boleh kalau tak nak. Boleh.
Suami bagi, nah yang ambil lah 2,000. Abang, duit ni abang simpan balik, saya tak nak sebab saya kerja, saya pandailah cari sendiri. Abang jangan susah hati, abang simpan. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau hulur memang dia ambil punya kan. Tahu tak apa, dia kata kan. Lemah lembut terhadap isteri. Jangan kita ganas-ganas dengan isteri kita. Kita marah isteri kita, dia bising sebab dia penat. Kena faham orang perempuan. Kita takkan boleh buat apa orang perempuan buat. Kita tak boleh buat. Orang perempuan period, oi, teruk. Kita kalau period, ya Allah, mampus terus rasa. Dia orang aduh, dengan migrainenya, dengan apanya, penat lagi. Dia lipat kain berapa bakul sehari. Tu dia berdoa lagi, ya Allah, bilalah nak ada mesin lipat kain. Dia takkan bagi orang lelaki lipat kain dengan dia sebab format lipatan tak sama. Cuba kita faham orang perempuan. Nampak tak? Kadang orang perempuan tu dia nak tu, kita cubalah tunaikan. Apa dia nak? Abang, saya boring lah duduk rumah ni seorang-seorang. Cari seorang lagi. Tak, maksud saya untuk temankan dia. Salah cakap pula aku ni. Kan? Dan dia boring. Ya, lemah lembut ada isteri kita. Orang perempuan pula, bila suami dah lembut, janganlah balas dengan keras. Balas juga dengan kelembutan. Tengok Nabi macam mana. Kan, Nabi panggil isteri dia, ya Mumairah, kata. Wah, pipi kemerah-merahan. Kita buat macam tu. Wahai pipi, tak apa pipinya kau ni. Panggil lah pipi apa yang ada. Pipi gembol ke apa ke, sebutlah. Kan? Lepas tu isteri Nabi panggil Nabi macam mana? Ada apa ya Rasulullah? Lembut, panggil pangkat Nabi. Kita panggillah pangkat suami, maksudnya pangkat wahai suamiku. Jangan panggil pangkat kerja dia. Ada apa wahai operator pengeluaran? Itu kalau dia kerja kilang lah. Ada apa wahai tok siap masjid? Kan? Tak adalah macam tu. Ada apa wahai suamiku? Nabi panggil isteri dengan penuh kelembutan, nak tegur masakan isteri je masin. Kau ingat tak waktu kita mula-mula kahwin dulu, kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Oh, ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku sekarang. Betul lah, Nabi suruh suapkan dia. Bila suap je Nabi kunyah macam biasa, senyum je. Nabi tak buat muka masin, tak ada. Nabi senyum je. Kemudian Nabi pula suap, aku pula suapkan kamu. Bila suap je langsung dia capai pinggan dia ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Mak dia punya garang kan. Oi, garang betul. Cuba lembut-lembut sikit. Jangan ganas-ganas sangat. Kadang suami ni tahulah kan. Macam-macam minta. Ni macam minum air. Nabi minum dengan isteri dia. Ni contoh tak, bukan nak minum sangat. Nabi tanya. Kan, tadi kau minum dekat sini kan, aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Dah lah, itu ikut sunnah lah. Tapi ikut sunnah Nabi, minum air kosong ni pun memang sunnah Nabi. Tapi minum tu kena tahu kurang-kurang 3 teguk. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tapi kalau yang minum macam ni wah, hati aku pun minum. Tadi geram kan. Tapi tak apalah. Kita betul minum, tetapi kuranglah sikit point dia tu. Nampak? Ikut ni bekas bibir isteri dia dekat mana isteri dia minum. Balik nanti buat. Abang tengok Nabi. Nabi tu macam mana kongsi bekas bibir dia, isteri dia tengok kat situ dia minum. Abang minta cawan lain, tak cawan lain. Tak cawan lain. Aku bukan tak nak minum denganmu, mulutmu bau naga. Kan? Contohlah. Kan, nak gosok gigi dulu. Lepas tu Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat. Anak semua besar-besar dah kan. Kita berdua. Dalam rumah jangan kat luar, nanti jiran nampak. Apa hal pula tok ketua tu main kerja-kerja kat rumah. Contoh main dalam gurau-gurau tu, lepas 2 bulan tu telefon anak dia. Long, kau panggil adik-beradik mu balik, ada benda nak bincang. Apanya pak? Mau mengandung dia.
Kan, tak apalah, apalah salahnya kan. Apa lagi Nabi kalau isterinya nak keluar rumah, dia kata, wahai isteriku, dia cakap isteri dia Saudah kan, wahai isteriku, janganlah kamu terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Suami hantar dah sampai pintu, tu cakap Umar kan. Tak ya. Sedih ni, hantar sampai pintu. Abang hantar pula hari ni, sunnah Nabi. Duit belanja ada? Tak ada bang. Kau pergilah, aku tanya je. Kata, tak apa, yang penting tanya. Yang penting tanya. Kan? Lepas tu Nabi tadah lutut Nabi tu jadi tangga tu. Isterinya boleh pijak lutut itu, baru naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Tapi orang lelaki kalau nak buat, kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah je. Ya Allah, ya Allah, apa borek bana kau ni, apa yang kau makan gitu kan. Perak patah pula, masuk hospital kan. Tapi isteri kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor tu turun. Kalau double stand tu, naik, abang pegang, abang ni susah-susah aja. Naik kereta, bukakan pintu, dia keletap. Abang sampai 4 pintu abang buka. Ya abang tak tahu kau nak masuk pintu mana, aku buka lah semua sekali kan. Kau dah masuk nanti aku tutup lah yang lain. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Saya ceramah di Keluang, Johor. Mandi bersama dengan suami dalam bekas yang sama. Besar pahala. Tak muat besen gitu. Siapa suruh pakai besen? Orang sini panggil apa? Besen lah kan? Siapa suruh pakai besen? Kau seorang pun tak muat dah. Jumpa imam. Mam, nak pinjam bekas mandi jenazah. Tentu-tentu besar. Kan? Mandi sesama. Betul, kemesraan ni lemah lembut kadang. Jangan kasar-kasar. Tu tajuk lain lah. Tajuk lain saya datang besok, tajuk keluarga lah pula. Dilema ombak rindu. Kita buat tajuk macam tu. Bagus, syok kan? Iya, suami isteri ni lemah lembut. Abang nak makan apa? Dia cakap macam tu. Itulah terasa nak makan landak. Kalau teruk betul selera orang tua ni kan. Janganlah susah-susah. Dia mesra-mesra ni kan suami ni dia macam tu lah. Benda yang tak ada tanya, abang telur dadah, abang nak tanya ni telur dadah tak ada telur muka macam telur dah ni marah. Cuba cakap elok, telur dadah tak ada ke? Abang nak telur sekejap saya goreng sekejap. Tak apa, abang tanya je kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Abang, bukan lama sangat pun, 2 minit aja goreng. Sayang, apa maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang? Anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak terdaya dia orang. Tak pernah nengok, sekali nampak macam tu mau tak lawyer tekak budak tu. Jadi buat yang terbaik. Apa lagi Nabi pesan? Nabi juga pesan, itu dia yang cerita tentang aku tinggalkan kamu dengan 2 perkara, Quran dan sunnahku. Saya terpaksa sentuh benda ni sebab sekarang ni terlampau ramai kat luar sana dengan terang-terangan. Ada grup-grup tertentu pegang Quran saja. Siapa cakap pakai tudung ni wajib? Siapa cakap? Dalam Quran tak sebut pun. Dia suruh labuhkan pakaian ni, tak ada sebut pun pasal kena pakai tudung labuh ke apa, kena labuhkan pakaian ni, tak ada sebut pasal tutup aurat, tak ada. Dia orang pegang Quran saja. Ramai grup macam tu. Hadis tak apa. Ni dalam hadis Nabi kan dia sebut hadis ni tak siapa-siapa cakap, tak nak ambil dia. Ada. Dan grup ni kadang-kadang siap conference tau dekat luar negara ni. Ada berkumpul sesama dia dekat Filipina, dekat Indonesia berbincang. Dia ada tempat-tempat dia buat convention berbincang sama dia. Dan grup-grup ni dia memang ramai. Hati-hatilah tu sebab anak-anak kita bila belajar agama tu tanyalah dia belajar dengan siapa. Dia belajar apa? Tanyalah. Besok takut-takut tiba-tiba balik mak tak payah semayang dah, pakai niat je. Grup-grup ni bahaya. Lepas tu kita pun cakap, tak apalah kau makan nasi dah. Belum jamah pun lagi mak, tak apa tengok je, pakai niat je. Ajar macam tu. Betul. Sebab kita hati-hatilah sebab anak-anak ni kadang bila kecampuran ni, percampuran ni. Macam contoh kita tengok isu hari ni kan, isu LGBT ni. Isu LGBT cuba tengok. Dia masalahnya bukan yang video YouTube ni banyak dah. Saya tu satu hal, tapi yang komen bawah tu menggalakkan lagi, cantiknya sis. Macam mana nak jadi kulit cantik macam you? Allahu Akbar. Banyak hari ni. Parah. Tu sebabnya kadang-kadang yang menggalakkan tu teruk sangat.
Yang bawah tu menggalakkan lagi. Saya akan buktikan yang sebelah mengandung, yang seorang tu. Allah. Lepas tu, ya buktikanlah biar dia orang melopong. Kau nak mengandung je lah. Apa yang kau nak bukti-bukti pula? Kan? Itu lah kadang. Ada pula yang peminat, ada pula yang mengikutnya. Kan? Jadi itulah dia. Hidup kita ni kedingan. Hidup kita ni sementara. Saya dah beritahu dah. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya kita besok. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Nombor 1, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya. Saya ulang balik. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Nikmat umur, berapa tahun hidup, Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat muda, masa muda habiskan ke mana, Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat ilmu, sama ada kita manfaatkan atau sebar panjangkan tidak pada orang lain, kita amal ke tidak, Allah Ta'ala akan tanya. Dan yang keempat, nikmat harta, ke mana kita belanjakan harta, Allah Ta'ala akan tanya. Itu nombor 1. Nombor 2, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Iman kita ditentukan dengan amanah, begitu juga kita ni beragama atau tidak diukur dengan janji kita. Jangan main-main. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Itu sebabnya jangan minta-minta pegang jawatan. Tak jadi ketua kampung, jangan kecil hati. Biarlah dia jadi ketua. Tak apalah kita tak jadi ketua. Sebenarnya kita tengok Khalid Al-Walid kan, waktu jadi Panglima Angkatan Tentera, bila diumumkan dia turun jawatan bagi orang lain, dia punya seronok, syukur. Dia tak ada kecil hati. Walaupun dia dah lama jadi Panglima Angkatan Tentera, mengetuai tentera tu, tak, dia akan esah, alhamdulillah, sebab dia tahu beban tu cukup berat. Jangan cerita beban kita pegang jawatan tu, jawatan kat rumah pun ketua keluarga belum tentu lepas lagi. Tu dia. Dan begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Jagalah hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Nabi tak ajar, jangan baik dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni geng belah sana, Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, jaga. Kita jaga hubungan kita, kan? Jaga hubungan baik antara kita. Ya, ingat tu. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Elakkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Janganlah. Nabi sayang isteri-isteri Nabi, kita sayang isteri-isteri kita. Sayang isteri. Orang perempuan tak ada isteri, sayang suami, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita yang ada ni. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Sebagaimana umat Islam berpegang pada syariat Islam, kita kena sayang. Jangan beza-bezakan. Hidup sementara, jangan cari pasal sebab dia silaturahim. Kita memutus silaturahim, tergantung amalan kita. Jangan main-main. Kan? Doa tidak akan dimakbulkan, amalan kita akan tergantung. Dengan kau diam susah kita nanti. Jangan kita mengada sebut biar dia mengangkat neraka, biar dia mengangkat akhirat, sok minta maaf mengaku. Buat apa susah-susah? Besok ditakdirkan kita nak masuk syurga, nanti dulu. Kenapa? Kau dulu pernah cakap kau suruh orang tu mengangkat, cari kau minta maaf. Kau tunggulah dia datang. Tunggu kawan tu mengangkat. Kawan tu dah lah kena seksa kat neraka 1000 tahun pula tu, tunggu pula lagi. Buat apa nak pening-pening kepala? Kita maafkanlah orang. Lapang dada kita. Dua perbuatan yang mulia tetapi susah nak buat, minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah. Tetapi kalau kita dapat buat, betul tak? Hati akan lapang, insya-Allah. Kan? Salamatus sadri, berlapang dadalah kita. Sesama saudara kita. Jangan kita tamak, jangan kita dengki, jangan kita sombong. Tautkan hubungan antara kita, rapatkan saf. Kita pun dah nampak hari ni macam-macam usaha orang nak kacau Islam ni. So kita jagalah elok-elok.
nikmat Islam dan nikmat iman yang ada kat negara kita pada diri kita ni, jaga elok. Kita berpecah-pecah lagi orang tepuk tangan. Kan? Jadi rasa cukup setakat tu sebab saya faham signal suruh berhenti tu saya faham. Jangan risau. Tapi sebelum tu ada pengumuman ya. Pada 2 bulan 11 Pusat Dakwah Al-Barakah bersama Unais Media Network yang kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu akan menganjurkan konsert teater musikal Untukmu Rasulullah bertempat di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam. Masuk adalah percuma. Salah seorang pelakonnya adalah Samsul Debat. Ni saya tambah ayat tu. Pakej umrah begitu juga. Pakej umrah dan pakej pelayaran Islami menaiki kapal layar mewah adalah hadiah cabutan bertuah yang menanti pengunjung. Untuk memenangi hadiah cabutan bertuah tersebut tidak perlu membeli apa-apa, hanya perlu infak serendah ringgit Malaysia 10. Maknanya RM10 je. Dengan kupon tu kita dah layak dah untuk cabutan bertuah. Banyak hadiah-hadiah malam tu, terutamanya tiket umrah dan tiket pelayaran Islamik tu. Kan? Kupon cabutan bertuah. Infak ini adalah ikhlas tanpa sebarang paksaan dan dana infak ini adalah untuk Pusat Dakwah Al-Barakah. Di belakang nanti ada petugas Pusat Dakwah Al-Barakah yang akan membantu jemaah dalam urusan infak dan pemberian kupon tersebut. Di belakang saf muslimah juga ada petugas. Jadi bersama-samalah kita bersedekah. Mudah-mudahan niatnya paling senang. Sebab karnival tu adalah karnival Untukmu Rasulullah. Yang bagusnya sebab pementasan pertama dah dibuat di Pulau Pinang hari tu. Yang bagusnya adalah bawa anak-anak tengok, dia boleh nampak kisah perjalanan Rasulullah tu yang lebih orang budak-budak mudah faham. Bawa anak-anak dia faham. Oh macam ni Nabi lahir, macam mana Nabi hijrah, macam semua ada dalam tu. Datang ramai-ramai insya-Allah. Mudah-mudahan niat kita ni kerana cinta kita kepada Rasulullah, cinta mahabbah kecintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan diberkati Allah juga. Jadi itu saja daripada saya. Terupa juga sahabat-sahabat saya pun ada di belakang daripada Seremban Melaka, ada bawa barang-barang sunnah, boleh tengok. Begitu juga dengan tiket umrah. Ada juga untuk mengerjakan umrah di sepanjang musim 1440 Hijriah ni. Siapa yang nak join, boleh nak tanya pun boleh tanya. Itu saja pada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang terpuji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semuanya dari Allah. Sekian pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.